Video ini dihasilkan untuk memberi cetusan idea terhadap sesuatu isu dan dipersembahkan secara santai. Jika ianya dirasakan perlu untuk dibincangkan secara lebih serius, sila kemukakannya kepada pihak yang lebih pakar atau yang berautoriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap pasal politik sikit lah. Intro. Kadang-kadang sebab salah juga nak bercakap pasal politik ni ya. Tapi nak bercakap juga sebab musim dia. Politik ni sinonimnya dengan menyebelahi. Contohnya begini ya. Jika anda bersama dengan kawan-kawan naik kereta dalam satu perjalanan, tiba-tiba dalam kereta tersebut ada bau yang tak berapa menyenangkan lah, bau busuk lah, macam mana orang kentut, katakan begitulah, senang cerita. Anda menegur dan marah-marah. Semestinya lah teguran anda itu adalah untuk sama ada mencari punca bau tersebut ataupun mencari siapa yang ada punca atau biang keladinya yang membuat onar tersebut. Selepas itu segalanya perjalanan menjadi lebih selesa lah, kan? Tapi dalam politik tidak begitu. Maksudnya begini, jika anda berungut, sahabat-sahabat sekereta anda menganggap bahawa anda ingin menukar naik kereta lain. Dalam perkataan lain, anda sudah menyebelahi pihak lain. Tak boleh komplain. Padahal sebenarnya niat anda adalah untuk memperbaiki keadaan yang tidak selesa pada pihak anda. Okey. Sama-sama kita berdoa ya. Semoga Allah mengamankan lagi negara kita ini. Okey. Dah itu cerita duniawi. Sebenarnya nak bercakap pasal hal agama ni sebab sifat berpuak-puak ni ada dalam hal-hal keagamaan juga. Itu yang penat sikit ni. Saya nak bercakap pasal peribadi saya sikit lah ya. Sikit ya. Dulu tak kerti apa. Ikut je. Kalau masih ikut lah. Sama ada ikut cakap ustaz-ustaz yang sekolah rendah masa zaman dia ngajar dulu. Kemudian ikut ustaz yang ngajar sekolah menengah. Lepas tu, yalah, bukan lain sangat pun. Sekali-sekala pergi masjid dengan ustaz mengajar. Dia buka kitab itulah dia cakap. Seingat saya lah, macam 3-4 tahun dekat-dekat nak pencen tu, barulah saya rasa macam terbuka sikit fikiran lah. Terbuka sikit ke arah yang, orang kata, lebih ya, pemikiran keagamaan lebih terbuka. Sebab baru saya rasa bahawa Islam ni bukan hanya sekadar ibadat yang mutlak semata-mata. Okey. Ya. Kemudian bila cerah mata tu tahulah sikit pasal mazhab ni. Kemudian dalam mazhab pula ada pula manhaj yang berlainan, cara fikir yang berlainan. Kalau mazhab tu senanglah, dia agak jelas ya. Yang empat yang besar macam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tuan-tuan dan puan boleh merujuk kepada salah satu video saya sebelum ni yang saya buat, mengapa mazhab Syafi'i berkembang di Nusantara ni, khususnya di Malaysia, dan adakah mazhab Syafi'i sahaja yang layak duduk di Malaysia. Lebih kurang itulah video saya. Cuba cari ya. Itu pasal mazhab. Tapi apabila, sebab mazhab ni dia benar-benar besar dia. Tapi yang yang agak keliru sikit sebab gaya pemikiran ni manhaj. Manhaj ni bagi saya lah, seingatan saya, apabila semua orang berpaksikan kepada la ilaha illallah, maka semuanya serupa ya. Saya ingat begitulah. Rupanya lain, rupanya tak. Dia susah juga lah ya. Jadi lepas tu timbul cerita Salafiyah, timbul cerita Asy'ariyah, timbul cerita Maturidi. Tu dah mula tak apa nak betul lah tu. Saya lah tak betul, bukan kata orang lain. Lepas tu
Tambahan pula, bila tengok setiap hari buka Facebook, tengok kat wall Facebook saya, dah penuh dengan perselisihan pendapat. Dulu-dulu saya friends dengan dia orang ni, konon-konon ni nak tambah ilmu lah, nak jadi follower orang yang lebih berilmu ni. Tapi bila dia orang, saya tengok dia orang asyik bergaduh lah, senang cerita istilahnya pula, saya jadi bingung. Saya pula nak join juga perbincangan pergaduhan mereka, tapi jahil, tak boleh. Saya mana tahu nak sebut nama-nama kitab, nama-nama ulama-ulama yang mereka pilih, yang mereka tulis tu. Saya terpaksalah tengok sajalah dalam bengong-bengong, dalam kebengongan ni, cepat saya tengok juga lah. Takkan nak unfriend dia orang kot, rugi pula kot dia menyebut sesuatu yang saya boleh teladani. Okey, berpandukan sedikit kajian yang saya buat, rupa-rupanya kumpulan manhaj ini berbeza, bukanlah daripada segi dalam bab ibadat. Sebab ibadat tu memang pun dia begitulah kan, dah tetap dah, tapi sikit ada. Tapi dia tidak melibatkan hukum-hukum yang besar. Dia cuma berbeza, tapi cuma ni besar juga isunya. Berbeza dari segi mengesakan Allah dalam hal-hal ilmu tauhid lah yang saya tahu lah. Untuk isi cerita yang lebih lanjut, saya rasa tuan-tuan mencari sendirilah. Cuma saya takut keterangan saya kalau buat detail, saya pula yang lebih-lebih, tapi tiba-tiba lain pula jadinya. Tuan-tuan pun pula yang pening. Jadi, tapi secara umumnya yang saya boleh detect lah. Macam contoh dia orang yang besarnya, contoh dalam mentakwilkan bab dalam ayat-ayat Quran. Sebab ayat Quran tu banyak bercakap pasal Allah Ta'ala, ketuhanan kan. Jadi takwil ni macam mana? Takwil ni, ini secara mudahnya dia lebih kepada bukan saja memberi erti, mentafsir, tapi dia membuat mengkajian secara mendalam lagi. Dalam Quran ni dia ada ayat-ayat yang mudah difahami, arahan-arahan yang mudah. Contoh macam suruh solat, suruh puasa, cerita bahawa riba itu haram tu, itu settle. Mana baca boleh faham ya, boleh faham. Tanpa penerangan yang panjang pun rasa okey. Tapi ada yang ayat-ayat yang susah kalau nak faham ya. Contohlah saya bagi surah yang popular, surah Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Ataupun surah Taha. Surah Taha ni popular, kata nak melembutkan hati. Sebab surah ni dulu kononnya, saya tak tahu betul ke tidak ya. Kalau betul pun alhamdulillah lah. Konon digunakan oleh masa Umar Khattab masuk tekam anak adik dia sedang baca Quran, jadi lembut hati Umar Khattab dengar ayat dari surah Taha ni, maka timbullah niat, terlintahlah hatinya untuk memelukkan Islam. Itulah, itu mungkin boleh dikonfirmkan dengan ustaz-ustaz yang lain lah. Zaidul bin Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sambung lagi lah. Yasin tu mana apa? Macam mana takwil ke Yasin? Juga Taha. Apa dia tu? Saya kata tengok dalam terjemahan Quran pun ditulis macam tu ya. Ini yang dikatakan ayat-ayat yang tidak boleh ditafsirkan. Itu satu cerita. Itu sebagai intro. Satu cerita lagi ialah contoh macam ayat 5 dalam Taha. Saya nak baca pun saya takut tak betul, tapi saya baca ambil mana saja ya. Macam iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arash. Yang ini yang kecoh ni. Allah bersemayam di atas arash. Macam mana ya? Macam raja-raja duduk atas takhta tu ke? Jangan. Itu sudah menjisimkan Allah. Allah berjisim, dah sama jadi dengan makhluk. Takkanlah betul pula, bahaya kepada akidah. Dah itu contoh. Itu belum cerita lagi ada dalam ayat macam kata dengan tangan Allah lah,
kemudian dengan surah tuan-tuan rumah tengok sini ya, yang kata Allah turun sepertiga malam ke langit bumi. Itu ayat-ayat yang setahu saya lah yang dipanggil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang katanya ada makna di sebalik. Itulah. Okey. Balik kepada kumpulan-kumpulan yang saya kata tadi, yang puak-puak yang saya kata. Kumpulan awal kedatangan Islam tidak timbul masalah ni semua. Maksudnya kalau Quran cakap ayat begitu, begitulah. Sebab waktu tu ada Nabi dan tak ada dengar cerita yang ada orang bertanya kepada Nabi pasal-pasal ayat Tuhan duduk bersama atas arasy macam mana. Cuma nanti ada pasal hadis jariah tu saya tak boleh nak umum lah. Itu katanya pertanyaan daripada seorang hamba perempuan kepada Nabi ya. Itu cerita lain ya, tak berani nak ulaskan. Okey, semua nak terima. Yang penting kita percaya ni, beriman kepada ayat Quran. Itu setakat itu ini. Okay. Tapi setelah tamadun berkembang, pemikiran pun berkembang, Timur dan Barat saling mempengaruhi, pemikiran falsafah yang muncul di Barat mempengaruhi dunia Islam waktu itu. Lalu orang makin pandai ni, persoalan ketuhanan mulai timbul. Takkan nak berhenti situ je, tak terjemah apa-apa. Ada kumpulan yang gitulah. Bila ada persoalan, maka ia perlukan jawapan. Betul tak? Lalu ada kumpulan yang mengkaji ayat-ayat yang dikatakan tadi. Mereka bukan sahaja menerima ayat tersebut, tetapi ayat-ayat jenis tersebutlah banyak, tapi mentakwilkannya. Maksudnya bukan saja memberi tafsiran, tetapi juga memberi pengertian yang lebih dalam kepada ayat-ayat tersebut. Okey. Kumpulan yang pertama tadi yang terima saja, okey, dikatakan begitu, ayat Quran kata bersemayam atas arasy, tak tanya dah macam mana nak Tuhan duduk lah, apalah kat mana pun tak adalah, ada sikit perbincangan lah. Tapi kebanyakannya menerima. Kumpulan ini dikenali sebagai Salafiyah atau kadang-kadang juga popular disebut sebagai Hanabilah. Mengapa dikenali sebagai Salafiyah? Kerana kumpulan ini mendakwa bahawa mereka mengikut aliran pemikiran zaman Nabi dulu yang dikenali sebagai zaman Salafi. Bukan saja zaman Nabi, maksudnya apabila disebut zaman Salafi ini, yang saya bacalah yang saya sedikit, dia golongan yang hidup dalam kurun, sama ada kurun 1 hingga ke, saya kata paling tak kurun ketiga Hijrah. Itu zaman tu macam dekatlah sikit dengan Nabi. Contoh macam Nabi, kemudian empat khalifah tu ya. Lepas tu sahabat tabi'in, kemudian kumpulan dia, satu kumpulan yang last tu dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan sahabat kepada sahabat Nabi ni. Dia panggil tabi'in ni. Ada orang itulah. Kumpulan ini dan Hanabilah tu dia ikut mazhab Hanbali kan. Mazhab Hanbali itu salah satu daripada mazhab yang terbesar, mazhab yang besar di dunia ni. Lepas tu kumpulan kedua yang dah ada pengaruh falsafah tu, yang mentakwilkan ayat Quran tu, dikenali sebagai Asy'ariyah. Asy'ariyah ni ada pengasasnya. Pengasas itu dikenali itu dinamakan Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari ni dia orang istimewa lah kedudukannya dalam agama kita. Okey. Ni baru sebut dua Salafi, Asy'ariyah. Banyak lagi kumpulan yang muncul. Kumpulan yang macam-macam duk fikir gitu, duk fikir gini, sampai ada yang dikatakan sesat, ada yang dia terkeluar daripada Islam. Kalau tuan-tuan membaca, ada yang dikatakan Jahmiyah, ada yang kata Mu'tazilah, ada 2-3 lagi. Dan semua kumpulan ini ada ulama yang tersendiri dengan pemikiran tersendiri. Bukan lekeh-lekeh tau. Memang ada dia punya
dia punya pemikir dan pengikutnya. Okey, panjang pula saya cakap. Sorry ya, saya macam saya kata tadi, saya bukan nak bercakap pasal mengenai kumpulan-kumpulan ini. Seperti yang saya kata awal-awal, saya lewat sangat tahu tentang ini dah. Yalah, dah umur 60 lebih baru nak ambil kira. Tapi saya di sini cuma lebih nak membicarakan tentang pertentangan yang berlaku antara kumpulan-kumpulan yang disebutkan tadilah. Waktu saya mula-mula ambil kisah pada hal-hal yang semua, saya rasa macam okey je, clear je semua. Saya pula dengan pemikiran cetek, jadi saya memilih jalan yang simple lah. Menerima apa sahaja ayat yang ditulis mengenai sifat Allah itu. Maksudnya, kalau dikatakan bersemayam di aras, maknanya bersemayam di aras lah. Kalau kata ada ayat yang menyebut tangan Allah, maka itulah dia. Dan jika ada ayat yang dikatakan bahawa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, turunlah dia dengan caranya. Dengan cara apa? Dengan cara Allah Ta'ala, dengan cara kebesaran Allah Ta'ala. Yang pastinya saya berpegang kepada ayat, maaf kalau salah baca, laisa kamislihi syai'un, yang membawa makna tidak ada sesuatu pun serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Maksudnya maha mendengar, kalau dengar tu, kalau kita telinga, telinga Allah ada telinga ke? Itu cerita lain. Dia dengar telinga, dia tengok ada mata dia tu tak serupa dengan kita. Sebab tu dia kata lain salah kat misal syai'un. Jadi tak mau fikir Allah adalah Allah. Selagi kita, saya berpendapat selagi kita berfikir-fikir, begini ke, maksudnya kita masih lagi menganggap Allah itu serupa makhluk. Bagi saya lah. Nanti mungkin ada pembetulan lah. Yalah. Dia tak serupa dengan makhluk. Panjang kalau nak explain lah. Jadi saya ni lebih kepada salafi lah. Kalau nak takwil panjang, kalau tuan-tuan nak tidak bersetuju, nak takwil macam mana, okey, ikut Asy'ariyah. Bagaimanapun yang perlu adalah tak payah bekerja sangat. Dan saya memilih untuk dengan perkataan seperti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda tidak bersetuju bahawa kata-kata saya bahawa pasal tangan Allah tadi, silakan. Saya mengambil, tapi saya beriman dengan atas alasan saya beriman dengan ayat Quran yang disampaikan tadi lah. Itu sahaja. Lepas itu masalah yang paling besar antara dua kumpulan tu, wujud kumpulan pelampau. Bila ada kumpulan pelampau ni tak best ni. Kerana membicarakan hal-hal ketuhanan itu melibatkan akidah, maka tuduh-menuduh berlaku. Masing-masing kumpulan kata-kata ini menjisimkan Allah. Tu ada tangan menjisimkan Allah. Waktu dia turun tu macam mana? Habis siapa yang nak jaga? Dia kadang-kadang dia jadi main pula. Dia kadang-kadang tanpa sedar bahawa dia jadi provokasi, dan provokasi itu macam bahaya main dengan sifat-sifat ketuhanan ni. Jadi maksudnya dia menyatakan, bila katakan dia menyamakan dia dengan Allah. Pening tu. Memang apa ni, tak jumpa cari titik bersama beratus-ratus tahun dulu lah saya kata perbualan ni. Saya sendiri macam mana? Saya sendirinya. Inilah kita dengar perbincangan daripada keterangan daripada orang yang lebih berilmu lagi ya. Okey, kita dengar Kenapa macam kalau apa yang Nabi cakap tu adalah sekalinya benar kan? Kenapa wujud takwil ataupun tak takwil ni? Sebab Nabi tak sebut ataupun Nabi sebut tu tak jelas. Itu sebab tu tak wujud takwil, wujud khilaf. Wujud khilaf ni pasal yang Nabi sebut tu tak jelas. Itu dia sebut zanniyah tu. Adakah sebab bercanggah dengan hukum akal tu ke, ataupun memang benda tu terbuka untuk discussion? Secara jelas ni dia terbuka, sebab tu disebut ijtihad. Sebab tu mungkin zaman Nabi SAW tak berlaku isu tu, tetapi isu tu berlaku pada zaman kemudian. Macam isu takwilan yadullah
faqaidihim ar-rahmanu 'arsy istawa dan sebagainya. Ini isu takwilan. Takwilan isu ni tak berlaku zaman Nabi. Jadi tak bincang pun zaman Nabi. Tak bincang sebab memang tak berlaku zaman Nabi. Zaman kemudian pun tak berlaku, tapi hampir-hampir berlaku sebab falsafah mula masuk ke dalam masyarakat. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, falsafah masuk sungguh, maksudnya geng-geng filosof Yunani, banyak dah buku-buku Yunan yang telah diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan orang-orang itulah terpengaruh, orang-orang muda. Orang-orang muda kan suka benda-benda baru, benda-benda yang mencabar, kan? Jadi benda-benda macam tu jadi benda yang baru. Jadi diorang bergelumang di dalam falsafah tu. Cuma disiplin falsafah waktu tu tak matang dalam pendidikan Islam, tak matang. Sehingga Imam Ahmad, Imam Syafi'i kutuk habis-habisan ilmu kalam ni. Betul. Tapi kemudian zaman mereka kutuk tu, Imam Abu Hasan Asy'ari tak lahir lagi pun. Tapi kemudian bila Imam Abu Hasan Asy'ari lahir, Imam Abu Hasan Asy'ari lahir, Imam Ahmad sendiri pun dah meninggal dunia dah. Dan Imam Abu Hasan lahir-lahir, dia belajar dengan seorang tokoh daripada mazhab Syafi'i. Tokoh mazhab Syafi'i, Ahlu Sunnah. Cuma kemudian pak dia meninggal dunia, dia tu yang dia belajar dengan orang Mu'tazilah tu. Pak tiri dia, daripada pak tiri dia. Tapi cuma bila dia belajar dengan pak tiri dia belajar apa? Dia duduk dalam isu Mu'tazilah, dia isu apa? Isu dia adalah isu falsafah. Tetapi waktu tu ada tak geng falsafah daripada kalangan Ahlu Sunnah? Tak ada. Tak ada ahli falsafah dalam Sunnah. Tak ada. Seorang tak ada. Cuma ada lah orang kata Maturidi. Tapi Maturidi ni dia hidup lebih kurang sezaman dengan Imam Abu Hasan. Cuma tempat dia tak sama. Tempat dia tak sama. Tapi macam itulah keadaan dia. Kan? Jadi dia tak matang lagi. Kemudian lepas tu yang Imam Abu Hasan Asy'ari dia bertaubat 40 tahun di dalam Mu'tazilah, kemudian dia bertaubat. Bila dia bertaubat tu, kemudian dia ambil daripada sandaran-sandaran Ahlul Hadis. Zaman tu tak ada nama istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada. Tak ada lagi zaman tu. Belum ada lagi. Istilah Ahlus Sunnah muncul selepas daripada kewafatan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia tak wujud lagi pada zaman Imam Abu Hasan pun. Yang zaman Imam Abu Hasan disebut sebagai Ahlul Hadis. Ahlul Hadis. Jadi perkataan As-Sunnah ada, kitab-kitab As-Sunnah, As-Sunnah tu memang ada. Kitab As-Sunnah ni maksudnya kitab akidah. Dia bukan kitab hadis, dia kitab akidah. Jadi orang Ahlus Sunnah zaman tu digelar sebagai Ahlul Hadis. Jadi Imam Abu Hasan ni dia ambil daripada Ahlul Hadis, intipati utama tu untuk nak pertahankan, tapi guna kaedah yang dia ada kelebihan. Dia ada kematangan di dalam falsafah. Dia ada kematangan dalam bab tu. Sehingga akhirnya dia buat satu metod yang tak ada orang sebelum tu buat. Iaitu metod menggabungkan di antara akal dan juga nakal. Akal dan juga nas. Yang mana Ahlul Hadis ni biasanya nas tu sahaja yang akan dipertimbangkan. Cuma isu akal dia orang ada ambil juga lah sikit-sikit. Tapi tidak ada manhaj yang khusus dalam bab tu. Zaman tu lah. Tak ada manhaj yang khusus untuk bahagian akal. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari dia terbitkan dengan kemampuan dia, disebabkan dia pernah jadi Mu'tazilah. Dia tahu masalah-masalah Mu'tazilah ni. Dia tahu mana keadaan tu. Jadi bila dia nak lawan dengan Mu'tazilah, dia lawan dia waktu tu yang paling kuat adalah Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Dan dia masuk dalam perbahasan ilmu kalam tu zaman tu. Dia masuk dalam diskusi-diskusi Ahlul Kalam. Yang tu yang menarik. Ada sebab lah. Ya, dia benda ni sebab. Benda ni sebab. Bukanlah suka hati duduk seorang-seorang fikir. Tak. Bukan kan. Dan ada soalan. Ya. Dan perlu dijawab. Kalau tak dijawab nanti nampak macam kita ni tak ada jawapan. Lagi satu, kan? Imam Abu Hasan dia ada kelebihan tu. Awak awak ada kelebihan dalam engineering. Orang nak pergi kecoh, orang nak dalam bab agama dia berkata, contoh saya bagi satu isu. Awak ada kelebihan engineering. Awak tahu bagaimana untuk membina rumah, membina apa semua kan? Membina bilik ayak sebagai contoh. Kawan ni nak kelentong kita lah. Dia ni mungkin bukan musim ataupun musim yang tak elok lah. Dia nak kelentong kita, dia kata, masjid ni tak boleh nak buat menghadap kiblat sungguh lah. Dia kena sengit sikit lah. Kalau menghadap kiblat sungguh dia tak boleh.
Sebab kaedah-kaedah ni dia, kaedah engineering tak terpakai dalam bab ni. Dia susah lah. Dia kena sengit sikit. Awak ada kelebihan dalam bahagian engineering, awak boleh petikai dia. Awak kata tak betul. Memang boleh menghadap ke kiblat. Dia ada kaedah-kaedah yang patut dipakai dalam bab ni. Kaedah yang awak pakai tu tak patut diletakkan di situ. Nampak tak? Jadi, yang tu ustaz-ustaz lain pun tak boleh nak backup. Sebab dia tak ada kelebihan tu. Jadi kawan ni dia ada kelebihan tu. Jadi dia buat yang tu. Dia buat style macam tu. Macam tu juga digunakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia ada kelebihan di dalam ilmu kalam. Dia ada kelebihan di dalam isu falsafah. Lalu dia gunakan kelebihan berkenaan untuk manfaat Ahlussunnah. Daripada sudut sejarah Imam Abu Hasan tak pernah bermasalah dengan kumpulan-kumpulan Ahlul Hadis. Kumpulan Hanabilah, Athariyah ni. Tak pernah ada masalah kes. Bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mempertahankan apa yang dibawa oleh Hanabilah ni. Ya, tapi pelik hari ni kita pula bergaduh lah. Pelik sangat. Itulah kalau bagi saya macam sepatutnya tak ada masalah pun sebenarnya. Dua-dua betul kalau ikutkan Asy'ariyah. Ya, saya setuju perkataan tu. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi ada metod dia berlainan dan orang yang kita berhadapan tu lain-lain. Ya, mungkin berbeza. Berbezalah. Ya, itu fokus dia. Kita kena ihtiram, kita kena hormat benda tu lah. Geng-geng Asy'ariyah dia ada dia punya apa grup masing-masing. Macam contoh dekat Malaysia ni majoriti Asy'ariyah. Jadi bila majoriti Asy'ariyah, sekolah-sekolah pendidikan kita guna metod Asy'ariyah. Jadi kita pertekankan dekat sekolah-sekolah kita. Tapi di sana ada metod yang disebut Hanabilah yang dulu mungkin jarang didengar di negara kita. Tetapi sekarang bukan sedikit disebabkan pengaruh Arab Saudi yang kuat, yang mana Arab Saudi berpegang kepada Hanabilah, Athariyah. Lalu di negara kita juga terkesan dengan apa yang dibawa oleh Arab Saudi itu. Lalu, dan itu tak salah pun. Lalu di sini pun dah ada pengajar-pengajar, dah ada ustaz-ustaz, ada anak-anak murid yang berpegang dengan apa yang dibuat oleh Hanabilah. Jadi tak ada masalah pun. Hanabilah tak ada masalah sebab Asy'ariyah hidup dengan Hanabilah. Asy'ariyah hidup dengan Athariyah. Kalau tidak ada Athariyah, tidak akan wujud Asy'ariyah. Jika tak ada Hanabilah, kan sebab tu Imam Abu Hasan dan kitab Ibanah dia kata nadharallah kepada Imam Ahmad. Semoga Allah Ta'ala berikan cahaya yang sebesar-besar kepada dia. Sesiapa yang menyelisihi Ahmad ibn Hanbal, maka dia telah menyelisihi agama. Tinggalkan dia. Itu yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Maksudnya, dan apa yang dibuat oleh Imam Abu Hasan, dia ambil apa yang ada di dalam Ahlussunnah pada waktu tu, iaitu Hanabilah, Athariyah, dia ambil kemudian dia padukan dengan kaedah ilmu kalam. Itu yang dia buat. Itu yang orang tak setuju. Bukan semua tak setuju. Ramai ulama pun masuk Asy'ariyah pun, duduk dalam Asy'ariyah pun mereka setuju. Tetapi ada ulama yang tak setuju, antaranya ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah sendiri dia orang tak setuju dengan kaedah tu. Dia orang tak setuju dengan kaedah ilmu kalam. Sebabnya macam bid'ah lah kan. Dia bukan isu bid'ah lah. Maksudnya metod itu tidak wujud pada mazhab mereka. Kadang-kadang kita tengok pun hujah orang-orang belakangan ni pelik juga kan. Oh ni akidah Imam Syafi'i. Patutnya kita kena ikut akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i itu akidah apa? Kita kena tahu juga Imam Syafi'i ni dia bukan tokoh akidah. Dia adalah tokoh fiqh. Walaupun daripada sudut akidah dia ada pendapat, tapi dia tak boleh jadi manhaj. Sebab tak terkumpul dengan lengkap. Dan bila kita tak ikut mazhab yang akidah Imam Syafi'i, nanti dia kata sebab akidah dia tak betul ke? Dia tuduh kita kata tak betul. Padahal kita tak pernah pun cakap tak betul kan? Betul. Dan kita setuju bahawa apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan seumpamanya adalah yang menjadi pelopor kepada Ahlussunnah. Mereka bawa itu adalah Ahlussunnah. Dan kita ni orang Asy'ariyah, dia kena bersedia sikit lah. Sebab kita kena tahu satu benda, mazhab kita ni mazhab baru. Kita kena tahu yang tu. Itu hakikatnya. Hakikatnya adalah Asy'ariyah ni mazhab baru. Yalah, walaupun tak adalah baru sangat.
dah berapa 1100 tahun dah. 1000 tahun lebih dah. Tapi cuma kalau nak dibandingkan dengan akidah salaf tu ataupun akidah Hanabilah tu, kita barulah. Metod tu adalah metod yang baru. Jadi kita kena berlapang dada kalau orang tak setuju dengan kita. Macam-macam lah. Tapi macam tu lah. Isu yang saya tengok kadang-kadang, kita ni salah cari musuh. Musuh Asy'ariyah bukannya geng-geng Hanabilah. Tapi kita pergi cari pasal dengan geng-geng Hanabilah, masalah. Tapi Hanabilah memang saya tahu memang daripada awal apa memang Hanabilah memang tak setuju dengan Asy'ariyah. Jadi buat apa nak minta mereka setuju dengan kita? Paling-paling kita minta adalah kita minta mereka berlapang dada dengan kita. Cukup itu saja. Dan kita pun tak perlu serang pada Hanabilah. Kalau dia orang kata okey ni Hanabilah ni sekian. Okey, mungkin dia orang salah faham dengan Hanabilah dan mungkin kita faham apa yang dibawa oleh Hanabilah, kita terangkan jelah. Tak payah pula kita duduk Jahmiyah kan dia. Dan seumpama sesatkan dia. Itu pelik ah. Ini kaedah pelik. Saya nampak ni kaedah orang cari gaduh, bukannya kaedah yang kita isu akidah ni kita nak apa sebenarnya? Kita bincang isu akidah untuk apa sebenarnya? Nak masukkan orang Islam lah, ahli sunnah. Kita nak angkat, nak mensucikan Allah. Betul tak? Kita nak sucikan Allah Ta'ala. Sebab tu kita belajar tentang akidah. Akidah ni untuk nak mensucikan Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita tengok nak mensucikan kelompok lebih daripada mensucikan Allah Ta'ala. Apa yang aku bawa saja betul. Orang lain bawa ni salah. Tengok ulama'. Dicari perkataan ulama' yang kutuk. Padahal ulama' yang puji banyak-banyak. Cari sebab nak mempertahankan diri sendiri, nak pertahankan kumpulan sendiri. Satu saya selalu sebut, orang yang mengaji akidah, saya pelik bila orang mengaji akidah, ramai pula orang yang disesatkan olehnya. Sedangkan kita mengaji akidah patutnya lebih ramai orang masuk Islam. Ramai orang yang lebih faham Islam. Bukan lebih ramai dikeluarkan daripada Islam. Ditakfirkan. Itu benda-benda macam tu lah. Patut kita belajar lagi-lagi orang Asy'ariyah. Kita belajar tentang logical fallacy, kita belajar tentang logical thinking, kita belajar ilmu mantik. Ilmu mantik ni belajar tentang logik. Kita belajar tentang logik. Logik ke? Ilmu mantik ni ilmu logik ya. Ilmu mantik ni ilmu logik. Bila kita kata kita logik begitu, adakah logik kita sebagai seorang Muslim, kerja kita siang dan malam untuk mengeluarkan orang daripada kerangka agama? Adakah itu logik dalam kepala otak kita? Tak logik. Hang kata hang Islam, tapi hang keluarkan keluarga hang daripada kerangka yang hang duk pegang. Lah kali hang cari musuh, bukan cari kawan. Betul tak? Allah alam lah. Itu pandangan saya. Setuju. Setuju, alhamdulillah. So, macam mana? Okey. Nak faham akidah, tiba-tiba jadi lebih jauh daripada akidah pula. Sampai ada yang anggap keluar. Wish, terkeluar ni bahaya. Pelik kan? Mula dia. Untuk saya lah, saya masih berpendapat dan kata bahawa dalam mudah ialah berpegang kepada ayat laisa kamitslihi syai'un itu. Allah tidak sama dengan apa pun. Bincang apa pun, persoalan apa pun yang dikeluarkan, tak apa. Gilah nak bincang apa pun. Tetapi refer kepada ayat tersebut. Balik kepada ayat tersebut. Saya rasa itu lebih aman kan? Lalu itu pun ayat Quran. Kita beriman dengan ayat itu. Okey? Settle. Ada sesuatu yang menarik perhatian anda? Sila like dan share untuk dikongsikan kepada orang lain supaya mendapat cetusan idea yang sama. Terima kasih.